Usahawan Penggerak Ekonomi Negara. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dr. Timbalan menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih di atas soalan daripada Kang Ak. Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi melalui agensi di bawah seperti Tekun Nasional, Bank Rakyat, SME Bank dan juga SME Corp menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan yang telah dimanfaatkan lebih daripada 485,000 usahawan mikro, perusahaan kecil dan juga sederhana. Begitu juga dengan koperasi. Sehingga Julai 2020, jumlah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan adalah lebih kurang 47.4 bilion. Bagi Tekun Nasional, kita menyediakan lebih 5 kemudahan pembiayaan sejak daripada 98 hingga Julai 2020. Seramai 460,324 usahawan telah pun menerima kemudahan pembiayaan ini dengan jumlah 6.1 bilion. Manakala di bawah SME Bank, kita menawarkan lebih kurang 10 program kemudahan pembiayaan semasa, dan sehingga Julai 2020 lebih kurang 18,944 usahawan yang telah menerima manfaat lebih kurang sebanyak 33.7 bilion peruntukan disalurkan. Manakala di bawah SME Corp, Kementerian menawarkan 2 program melalui kerjasama dengan SME Bank dan juga Malaysia Industrial Development Finance Berhad MIDF dengan kadar pinjaman sebanyak 4%, dan sehingga Julai 2020 seramai 3,538 usahawan telah menerima pembiayaan sebanyak 2.9 bilion. Dan kita juga ada lagi satu bank, Bank Rakyat. Banyak bank sebenarnya bawah agensi kami ni menawarkan lebih kurang 9 produk pembiayaan, dan sehingga Julai 2020 lebih kurang 7,468 usahawan mikro, PKS, koperasi dan juga korporat yang telah menerima kemudahan pembiayaan sebanyak 5.54 bilion. Dan antara kemudahan bayaran balik pinjaman bagi membantu usahawan yang terkesan adalah seperti berikut, Yang Berhormat. Yang pertamanya, kemudahan penangguhan bayaran balik pinjaman sehingga 6 bulan. Yang kedua, kemudahan pembiayaan Special Relief Facility. Dan yang ketiga, di bawah Bank Rakyat, kemudahan pembiayaan Bank Rakyat Cash, BR Cash dengan peruntukan lebih kurang 300 juta, dan setakat 14 Ogos 2020 sebanyak 127.74 juta yang telah disalurkan kepada lebih 1,649 usahawan mikro, PKS dan juga koperasi. Dan selain daripada inisiatif kemudahan bayaran balik, melalui UDA Holding juga, kita ada juga mempermudahkan usahawan-usahawan kita dengan memberikan bantuan pengecualian bayaran sewa selama tempoh 2 bulan kepada penyewa-penyewa di bawah premis kita yang mana tidak dapat menjalankan operasi sewaktu PKP sehingga Mei 2020. Dan di bawah koperasi juga menerima ada setakat Julai 2020 lebih kurang 243,590 usahawan mikro PKS yang menerima manfaat inisiatif ini yang melibatkan 6.7 bilion. Dan terakhir sekali, bawah PNS, Perbadanan Nasional Berhad di bawah kita yang baru bersama dengan MEDEC juga ada skim pembiayaan iaitu untuk franchisee yang mana mereka juga mempunyai peruntukan untuk membantu usahawan ini. Terima kasih. Terima kasih. Sila Kang Ak. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang panjang tadi. Saya harap nanti boleh dapat salinan bertulis. Soalan tambahan saya ialah berkaitan dengan apa yang kita semua sedang tunggu, ialah kesan selepas saja tamatnya moratorium. Jadi sebelum ni ada banyak dibangkitkan dan kita dapat isyarat sebelumnya daripada Menteri Kewangan moratorium tidak akan disambung, tetapi kemudian Perdana Menteri kata untuk sektor-sektor terpilih. Jadi saya ingin bertanya sama ada agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini ada rancangan untuk melanjutkan tempoh bayaran balik, ataupun mungkin kita streamline semula kita dari segi cara pembayaran, kerana setiap agensi ini mempunyai cara pembayaran yang berbeza. Misalnya sebagai contoh saya ambil di sini Amanah Ikhtiar, dia kena bayar mingguan. Jadi tekanan tu dia bertambah lebih kepada usahawan. Jadi saya mohon pandangan daripada Menteri. Dan lagi satu, mungkin juga kepada sebahagian usahawan yang terutama di peringkat PBT lah, kalau ada kementerian bekerjasama dengan PBT untuk mungkin pengecualian mereka membayar lesen untuk satu tempoh. Terima kasih Kang Ak. Baik. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih YB Kang Ak yang cukup prihatin, dan terima kasih saya ucapkan kerana kita memerlukan lebih ramai lagi pemimpin dan juga wakil rakyat yang prihatin, terutama sekali pada usahawan dan juga koperasi. Bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, kita memperlihatkan bahawa kita bukan hanya mensasarkan during COVID, sewaktu COVID saja yang kita harus beri perhatian, tetapi kami juga menekankan sebelum, sewaktu COVID dan selepas. Yang paling penting sekali adalah selepas COVID. Sebab selepas COVID yang baru kita nampak kesannya yang
yang ketara kepada pihak usahawan dan juga koperasi. Sebab itulah di bawah MedEd banyak program-program yang kita telah aturkan untuk pasca COVID, bukan hanya dari segi untuk mengatur balik pinjaman dan sebagainya, tetapi pihak kami juga bersedia untuk berbincang dengan para usahawan yang mana yang boleh di bawah agensi kami. Kita terbuka untuk perbincangan dan kita bersedia untuk membantu usahawan selain daripada pembiayaan ataupun kemudahan-kemudahan yang kita ada. Selain daripada itu juga kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan kementerian-kementerian lain dan juga agensi lain juga kami alukan. Malah kita telah pun membuat pelbagai kolaborasi demi untuk mencapaikan sasaran ini. Jadi saya rasa saya menjawab dan untuk jawapan. Mr. Speaker, Jelbu. Baik, terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Macang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Baru-baru ini Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya penyaluran bantuan kepada pengusaha PKS ini agak perlahan walaupun permohonan telah diluluskan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, sebenarnya apakah masalah yang menyebabkan perkara ini berlaku kalau ianya benar, dan adakah berlaku kekangan terhadap beberapa masalah daripada pihak kerajaan, serta kita menjagakan pandemik COVID ini akan berterusan. Apakah akan ada bantuan dalam bentuk pakej-pakej baru kepada usahawan PKS ini, serta adakah moratorium ini akan dilanjutkan ekoran daripada pandemik COVID ini? Terima kasih. Terima kasih Macang. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih atas soalan yang berhormat itu. Kita melihat bahawa pandemik yang sebagaimana saya cakap tadi, kesan selepas itu cukup penting sekali dan harus diberi perhatian. Sebab itu kita melihatkan bahawa untuk pembiayaan-pembiayaan yang harus kita beri perhatian, bukan hanya untuk dari segi moratorium dan sebagainya, tetapi apa yang kita lihat hari ini yang kita ada adalah melalui konvensional, tetapi pihak kami juga memberikan peluang kemudahan kepada alternatif pembiayaan. Ada setengah kita apabila disebabkan oleh COVID, mereka terkesan dan terpaksa berhadapan dengan masalah bank, tak dapat nak bayar hutang dan sebagainya, dan akhirnya mereka ni sitos dan sikris. Dan sebab itu kebetulan, terima kasih Yang Berhormat, tepat pada masanya pada minggu depan kita akan melancarkan program bersama dengan syarikat Axiata Digital, yang maksudnya melalui program ini mereka yang berhadapan dengan masalah pembiayaan, maksudnya unbankable, maksudnya tidak dapat pembiayaan dengan bank, dia boleh buat pembiayaan dalam tempoh 3 minit saja kelulusan, dalam tempoh 2 hari, dalam tempoh 48 jam, duit dimasukkan, pembiayaan 1,000 hingga ke 10,000 ke atas, dan ianya dipermudahkan dengan dokumen yang very minimum. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang